Faiz, minggu lepas aku macam ada lalu satu proses dilema dalam kepala otak aku. Dilema yang aku jarang lalui, tapi dilema yang aku lalui bersama Chelsea minggu lepas. Oh, sebab tu hang pakai baju biru hari ni. Kenapa? Chelsea. Oh tak ada, jangan okay. macam tu. Jangan hang fitnah aku penyokong Chelsea yang tolong dalam hidup ni ada setengah benda, setengah penghinaan yang hang dapat hang boleh terima. Tapi ada setengah lagi tu tak boleh terima. Tolong jangan. Tak ada, gurau-gurau je, relax lu. Jangan DM aku nanti kena kecam macam biasa. Tak ada. Aku gurau je. Lepas tak DM mana dapat DM aku. Ataupun DM botak. Tak, aku nak cakap aku ada satu dilema yang besar minggu lepas. Satu is bila Todd Boehly memecat Thomas Tuchel, bagi aku itu adalah satu keputusan yang bodoh. Sebab hang bina squad ni dengan Thomas Tuchel, hang bagi dia hanya peluang sekitar 5 perlawanan saja, 5-6 perlawanan. On top of that, dia adalah jurulatih yang membantu Chelsea menjuarai Champions League, yang on his day akan membentuk satu pasukan yang sangat sukar untuk ditewaskan. Tapi obviously hang pecat dia, and bila kita baca alasan-alasan tentang kenapa dia pecat dia tu yang tak masuk akal. Petty gila. Aku baca dia punya breakdown dekat Athletic tu. Bila hang dapat tahu yang Thomas Tuchel ni kena pecat sebab dia tak reply WhatsApp message, dia tak nak Todd Boehly tak dapat a friend's treatment from him. Dia nak kawan lah. Betul. Simple example Todd Boehly apa yang dia nak adalah ketika pre-season, dia kan tak ada director of football. Dia appoint diri dia jadi director of football. Dia transfer nego. Lepas tu dia sentiasa on a daily basis mahukan penglibatan daripada Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ni pula, daripada semua klub yang dia pernah sebelum ni, dari Mainz ke Dortmund ke PSG ke Chelsea sebelum ini, di semua klub itu tugas utama Tuchel adalah hanya untuk melatih pasukan. Dia mungkin akan suggest beberapa nama, tetapi majoriti keputusan rekrutmen dilakukan oleh Director of Football. Sebelum ini kalau kat Chelsea, Marina dengan Peter Cech, bersama dengan tim data analyst, scout diorang semua. Tetapi bila semuanya dilepaskan, Tuchel pun geram sebab sekarang dia kena melibatkan diri dengan lebih kerap dalam aspek-aspek menguruskan kelab bola sepak yang dia tak suka, kan? Bukan job scope dia lah. Bukan job scope dia. So bila dia geram, dia mulalah berkomunikasi dengan kurang, tidak banyak membalas message Todd Boehly dan juga co-partner Todd Boehly tu, Bedat Eghbali. Bedat Eghbali. Dan dia banyak hantar agent dia untuk pergi handle benda macam tu. And itu menimbulkan satu rasa ketidakpuashatian. And over time there were so many things. Sampaikan laporan mengatakan kalau Chelsea tak kalah lawan Dynamo hari tu pun dia dah mula fikir Tapi kalah tu ibarat sedikit tolakan yang diperlukan untuk Todd Boehly mengambil keputusan tu. So hari tu memang aku rasa itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Dan aku rasa Todd Boehly adalah seorang pemilik yang sangat bodoh untuk melakukan keputusan itu, kan. Tetapi lebih kurang 24 jam hingga 48 jam kemudian, Chelsea melakukan satu keputusan yang membuatkan aku terus kalau hang boleh buat keputusan ni, maknanya sebenarnya hang bukanlah bodoh. Hang adalah seorang owner yang bijak. Iaitu apabila mereka melantik Graham Potter. Selalunya Faiz, owner-owner yang bodoh ni, bila dia pecat seorang jurulatih, dia akan cuba cari seorang lagi big name, yang besar, statement name lah. Apatah lagi dia owner baru kan, dia mesti nak statement name. Aku ingat dia nak pergi cari Zidane ke, dia nak pergi cari nama-nama yang besar sikit lah. Tapi bila from day one dia dah decide yang Graham Potter itu adalah sasaran utama, berbanding dengan Zidane, berbanding dengan Pochettino, berbanding dengan semua nama lain, dia bagi dia Graham Potter adalah calon utama dan mereka melakukan segalanya untuk membawa masuk Graham Potter. Aku terus ada dilema. Sebab hang bodoh sebab pecat Tuchel, tapi seorang owner yang bodoh takkan melantik Graham Potter. Dan dilema itu yang bermain di fikiran aku sepanjang 1 minggu lepas. Dan aku tak tahu dilema ni akan aku dapat resolve dalam kepala otak aku ke tak. Tapi apa yang pasti Faiz, Graham Potter adalah mungkin calon terbaik yang boleh Chelsea dapatkan untuk satu projek jangka masa yang lama. Kerana mereka telah menghadiahkan dia kontrak 5 tahun. Dan ingat Graham Potter ni bukan orang yang bodoh. Graham Potter ni bijak. Dia takkan caw dari Brighton kalau dia tak dapat
um, janji, kalau dia tak dapat promise untuk satu projek jangka masa yang lama. Dan aku rasa dia telah diberikan perkara tersebut oleh Todd Bowley, dan kini era Graham Potter bakal bermula di Chelsea. Apa sentimen hang tentang era baru Chelsea ni, Faiz? 15 juta pound adalah harga yang terpaksa dibayar oleh Chelsea kepada Brighton, termasuk beberapa add-ons lagi ya, untuk mendapatkan khidmat Graham Potter, which was the UK record untuk manager. Dan itu sebenarnya ada sesuatu di sebalik tu kenapa kesanggupan Todd Bowley dengan Baghdad Eghbali, aku suka nama dia Baghdad Eghbali, the Iranian American kan. Aku suka. Tapi dia macam ni, dia bagi aku a sense of deja vu. Claudio Ranieri di tahun-tahun awal, tahun-tahun pertama kedatangan Tycoon Rusia iaitu Roman Abramovich sekitar 2003 macam tu ke Chelsea. Chelsea di musim pertama beli ramai orang. Adrian Mutu, Hernan Crespo, Mateja Kezman, ramai superstar. Tetapi Claudio Ranieri dapat bekerja dengan pemain-pemain bintang ni tak sampai setahun pun, sebab Roman Abramovich tahu bahawa the next big thing in football iaitu Jose Mourinho sedang menunggu di Porto, menunggu panggilan mana-mana klub besar untuk mendapatkan dia. Dan Roman Abramovich tak boleh terlepas Mourinho. Masa tu siapa terlepas Mourinho memang rugi besar lah. Memang rugi besar lah. Jadi Mourinho datang and the rest is history. Bak kata filsuf barat, the rest is history. Jadi aku rasa sense of deja vu lah. Claudio Ranieri pada masa tu bukanlah Claudio Ranieri. Dia bukan nama kecil dalam bola sepak kan? Dia nama yang besar dalam bola sepak. Begitu juga dengan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel apatah lagi dia dah memenangi banyak kejuaraan. Sampai ke final Champions League dengan PSG, menang Champions League dengan Chelsea, menang Liga di Perancis dan menyaingi Liga di EPL. Itu adalah satu credible achievement kan? Tapi Faiz, sebelum hang continue, aku nak hang expand benda ni Comparison itu aku faham, cuma ada satu perbezaan. Yang mana? Ketika Jose Mourinho dibawa masuk dan nama besar seperti Ranieri ditolak tepi, Jose Mourinho ketika itu sudah pun memenangi UEFA Champions League bersama Porto. Dia tiba di Premier League dengan satu aura di mana press conference pertama berdepan dengan media United Kingdom yang cukup agresif, yang dikenali sebagai antara media yang paling brutal di dunia bola sepak. Dia berkatakan bahawa saya adalah special one. Itu Jose Mourinho. Karakter yang luar biasa, aura yang luar biasa, dan satu pencapaian yang baru dia capai itu, memenangi Champions League bersama pasukan Porto, dan dia juga berbangsa Portugis. Graham Potter is an English, di mana bila hang English tu hang akan ada certain perceptions yang mengikuti hang. Yang kedua, dia bukanlah seorang nama yang pernah memenangi apa-apa kejuaraan setakat ini. Aku rasa selain kejayaan-kejayaan dia di Sweden bersama Swansea, bersama Brighton, aku rasa belum lagi any trophies. At the same time, dia bukanlah individu yang bila hang nampak dia, visually dia akan bagi hang satu aura yang luar biasa. Itu kita belum tahu. He is not as charismatic. Not as charismatic. Dia ada quality dia tersendiri. And benda tu yang aku rasa kita nak explore. Cuma ada perbezaan itu. Dan it almost feels like Graham Potter punya reality ni lebih sukar daripada Jose punya reality. Sebab Jose masuk dengan additional things yang membantu meletakkan dia on a higher pedestal compared to every player in the squad. Bagaimana pula dengan Graham Potter, Faiz? Dia macam ni ada beberapa benda yang Graham Potter dah lakukan dalam kerjaya dia yang bahkan aku rasa Jose Mourinho pun akan susah nak lakukan. Okey, benda ni yang menarik. Okey, Di Östersund di Sweden. Okey, dia ke Östersund selepas nama dia dicadangkan oleh seorang Englishman yang dahulu memang dah ada dekat Sweden dah. Jadi Östersund pada masa tu di division keempat. Kalau dekat kita ni hampir main M3 lah. Hang bayangkan Graham Potter yang seluruh pendidikan bola sepak dia, zaman main dia dan juga zaman pendidikan kejurulatihan dia semuanya di England.
pergi ke Sweden, kalau dia pergi ke Sweden, dia pergi Aalborg ataupun dia pergi ke Sweden, dia pergi klub-klub Copenhagen FC, tak, Sweden, Helsingborg FC Helsingborg ke. FC ke apa ke yang besar, yang mencabar kejuaraan tiap-tiap tahun, aku boleh faham. Tapi untuk dia keluar daripada England, keluar daripada comfort zone dia, hang tahu lah macam mana orang England selesa di negara sendiri kan. Betul. Brexit sekali lagi. Dia keluar daripada comfort zone dia, pergi ke Sweden, sebuah negara Skandinavia, hanya untuk menguruskan pasukan M3 sahaja di sana. Selang 4 tahun lepas tu, pasukan yang M3 Sweden ni mengalahkan Arsenal dalam Europa League di Emirates. Dia sebenarnya Faiz, not even M3. Dia ibarat pasukan M4. M4. So ada segempat kan. M4, Dia ibarat ibarat pasukan aku ke Renegades. tak. Bawah lagi. Tak. Dia ibarat Graham Potter ambil alih Kertih FC. Oh ya. Di Terengganu. Betul. A well-run club, Ya. tapi Bawah, division di bawah. bawah. Dia ambil alih Kertih FC, menang Liga Super, dan Back to kemudiannya back promotion. dan kemudiannya menewaskan Urawa Red Diamonds Di laman mereka, di Jepun. laman mereka, ataupun menewaskan pasukan-pasukan Al dari Hilal Timur mungkin, Tengah Al Hilal. dalam aksi AFC Cup. Ya. Itu luar biasa, Faiz. Itu luar biasa dan ini dia bagi aku satu signal betapa di sebalik outlook Graham Potter yang sangat konservatif, yang bukan konservatif, sangat reserve, almost introverted. Dia bagi aku signal yang dia ni sebenarnya ada kerah dia yang tersendiri dalam dia. Kalau tak, dia tak boleh buat Brighton bermain 3 sistem dalam satu perlawanan, tak boleh. Tak ada mana pemain yang akan dengar dia. Sully March takkan dengar dia. Trossard takkan dengar dia. Pascal Gross takkan dengar dia. Sebab these are quality players kan. These are quality players. Ada sesuatu dalam diri dia yang boleh meyakinkan pemain untuk ikut cakap dia. Hang bayangkanlah ego sebesar Mourinho pun ada pemain yang berani untuk go against him. Kalau dia tak cukup kerah, dia tak akan bawa Brighton bermain bola sepak antara yang terbaik di Eropah sepanjang 2 musim kebelakangan ni, Kish. Graham Potter, tadi kita dah sentuh bagaimana sekiranya kita nak bandingkan dia dengan Jose Mourinho kan. 2003-2004. Mourinho ada aura, karisma yang membantu dia, Winning mentality. yang membantu dia untuk meletakkan diri dia dalam tangga yang lebih tinggi berbanding dengan pemain-pemain dia. Perkataan dia propel Dia untuk, to a different pedestal. Letak dia di tangga so that pemain-pemain dia pandang atas kat dia, kan? Graham Potter punya approach slightly berbeza. Yep. Dia adalah seorang individu yang bukan sekadar jurulatih, bahkan dia seorang akademik. Dia ada, kalau tak silap aku, masters in man management dan psikologi, kalau tak silap aku. Dan perkara-perkara yang ni, yang pada awal di Östersund dan di Swansea membantu dia membina squad dan membina satu relationship bersama pemain yang lain sikit dengan konsep kejurulatihan yang lain. Dia macam ni dalam kejurulatihan ini, hang bukan ada satu cara je yang betul. Ada banyak-banyak cara yang betul. Dan approach Graham Potter ni buat ramai yang mengatakan, tapi Graham Potter ni siapa? Han tak pernah menang apa? Macam mana Han nak build relationship dengan players? Graham Potter adalah seorang individu yang mungkin tak ada karisma yang besar, tapi dia ada kebolehan untuk membina satu kesefahaman dengan pemain-pemain dia. Contoh baru-baru ni aku baca satu in-depth interview daripada Pascal Gross, seorang individu yang Brighton tanda tangani daripada FC Ingolstadt di Bundesliga sekitar 4-5 tahun lepas. Salah satu signings yang apabila dibawa masuk ke Brighton, ketika Graham Potter ambil alih kelab, dia membina satu kesefahaman yang luar biasa. Dan dia kata sepanjang kerjaya dia, Brighton adalah satu-satunya kelab di mana buat kali pertama dalam hidup dia, dia faham secara mendalam apa tugas dia di atas padang dengan spesifik. Yep. Bila ada bola, dia tahu exactly apa dia kena buat. Bila dia tak ada bola, dia tahu exactly apa yang dia kena buat. Kadang-kadang dalam bola sepak ni kita borak konsep kejurulatihan ni, senang je, kau kena bagi semua player faham apa tugas dia.
Itu adalah tugas seorang jurulatih. Tapi proses tu tak semestinya berjalan dengan lancar buat semua orang kan. Kadang-kadang seorang jurulatih itu boleh memotivasikan skuad dengan baik, seperti contoh Ole Gunnar Solskjaer, motivation man solid, tapi apakah instructions dia tu in-depth Clear. enough? Adakah instructions dia tu clear? Dan baru-baru ni berdasarkan banyak temu bual di luar, kita nampak bahawa majoriti pemain yang beraksi di bawah Ole kadang-kadang tidak tahu apa tugas mereka di atas padang kan. Mereka hanya ada passion tetapi tidak ada clear direction. Ya, sila sama. Saya tidak mahu respon kepada perkataan itu ya. Silakan. Itu adalah perkataan yang sangat sensitif dalam kamus saya. Tapi Pascal Gross mengatakan kekuatan utama Graham Potter adalah cara dia berkomunikasi dengan setiap pemain. Setiap pemain ada karakter yang berbeza, dan bila hang ada karakter yang berbeza, level IQ yang berbeza, ability to absorb information yang berbeza, cara hang communicate dengan diorang pun perlu berbeza. Jadi instead of hang berdiri depan satu bilik, hang bagi satu ucapan tactical instruction dan hang harapkan semua orang faham, Graham Potter berbeza. Untuk setiap pemain, dia ada approach yang berbeza. Dia akan contoh cara dia berhubung dan berkomunikasi dengan Pascal Gross mungkin akan sangat berbeza dengan cara dia berhubung dan berkomunikasi tentang taktik dan strategi dan kehidupan bahkan juga bersama mungkin Moises Caicedo ataupun Yves Bissouma sebelum ini, ataupun Neil Maupay, ataupun mungkin di belakang Adam Webster. So kesemuanya berbeza cara dia berkomunikasi dan cuba membina satu kesefahaman. Dan aku rasa itu adalah satu kualiti yang luar biasa yang sangat bersesuaian dengan Chelsea. Hang tahu kenapa, Faiz? Sebab Chelsea ini semenjak 2-3 tahun lepas nampak seperti sebuah skuad yang atas kertas ada senarai pemain yang luar biasa, tetapi di atas padang nampak sangat disjointed. Nampak sangat celaru, tidak ada kesefahaman di antara setiap individu. Kadang-kadang mereka tidak tahu apa tugas di atas padang. Dan aku rasa itu adalah antara perkara terbesar yang akan Graham Potter bawa kepada skuad Chelsea ini. Aku setuju. Itu akan jadi main concern yang dia akan cuba untuk selesaikan terlebih dahulu dalam kerjaya dia yang aku rasakan akan jadi panjang dengan Chelsea. Han dah cakap tentang apa yang akan berubah di Chelsea ya. Aku nak cakap tentang cabaran sikit. Cabaran sikit. Ya, sebab benda ni takkan jadi smooth sailing untuk Graham Potter. Takkan smooth sailing. Satu, daripada segi cara Chelsea diuruskan. Over the years, Chelsea bukanlah kelab yang nak bagi hang waktu ataupun nak bagi hang kesempatan untuk membina kelab. Almost as if Chelsea tak percaya pada pembinaan filosofi memainkan pemain-pemain muda. Dia punya polisi pemain muda sebelum ni pun kumpul pemain muda berkualiti sebanyak yang mungkin daripada Eropah dan jual untuk profit. Itu adalah model sebelum ni lah. Ataupun pemain daripada akademi, daripada Cobham, akhirnya takkan dapat tempat pun. Perform pilah baik macam mana pun, akan ada orang lain yang akan dibeli untuk menggantikan hang nanti. Itulah approach dia kan? Dan itu sangat berlawanan dengan prinsip ataupun apa yang ditunjukkan oleh Graham Potter sebelum ini. Jadi itu cabaran pertama. Cabaran kedua, hang sering sebut tadi, one of the biggest assets yang ada pada Graham Potter adalah communication skill. Skill untuk berkomunikasi bersama dengan staff, bersama dengan pemain, bersama dengan semua orang di klub, di Cobham. Ya. Tetapi sebelum ni, Kish, dia boleh bercakap dengan contoh dia David Raya. Bukan David Raya, apa? Dia punya keeper Sanchez. Robert Sanchez, David Raya, Brentford. Dia boleh cakap dengan Robert Sanchez. Clear instruction, semua benda kan. Semua benda. Dia boleh bercakap dengan David Sanchez. Dan David Sanchez ada tendensi yang tinggi untuk dengar dan mengaplikasikannya ke dalam permainan dia. Kerana David Sanchez, with all due respect to him, is nobody in Premier League football. Jadi hang faham kan kapasiti dia penjaga gol utama untuk sebuah kelab Premier League, tetapi nama dia bukanlah sepatutnya ada di situ. Jadi dia ada tendensi, dia ada kebolehan untuk mendengar instruction ni untuk dia excel di peringkat tertinggi dia, which is Premier League. Untuk dia bercakap dengan Edward Mendy, European winner, AFCON winner kan, yang dah berada di kelab close to 3 years,
penjaga gol yang sekarang ni mungkin ada krisis confidence sikit, tapi sebelum ni excellent for Chelsea. Perlukan skill convincing, bukannya hanya komunikasi, kan? Itu yang masih lagi belum diuji untuk Graham Potter. Hang rasa macam mana? Belum lagi Thiago Silva yang telah memenangi. Although aku rasa antara individu yang paling penting dalam skuad Chelsea ni, yang secepat mungkin Graham Potter kena bina satu kesefahaman yang baik adalah Thiago. Kerana kalau dia ada Thiago on his side, aku yakin dia akan ada satu team. Dia akan ada satu team on his side. So aku yakin dia, and Thiago is a team player. Thiago bukanlah Thiago juga character. Orang yang bijak, smart bijak, guy, very smart guy yang boleh look into a manager and tengok dia orang punya tactical brilliance. Tapi ada banyak lagi karakter yang lain. Players dalam Chelsea ni banyak yang sekarang berada dalam satu situasi di mana mereka tidak puas dengan minit permainan. Christian Pulisic salah satunya. Ada Ruben Broha, Loftus-Cheek, ada Ruben Loftus-Cheek. Aku Mateo rasa Kovacic, Ruben Loftus-Cheek mungkin akan jadi antara salah seorang pemain terpenting. Itu adalah early prediction aku untuk. Kemudiannya ada Hakim Ziyech, right? Bagaimana dia mahu gunakan Hakim Ziyech. Of course ada Kukurea. Aku berminat nak tengok bagaimana hubungan itu akan berterusan. There's so many players all across the park. Pemain-pemain baru juga daripada Koulibaly. Pemain seperti the other one, Pierre-Emerick Aubameyang. Kita pernah nampak bagaimana dia menjadi negative influence di Arsenal. Di Barca dia nampak gembira, tapi towards the end Barca pun did him dirty, nak tendang dia keluar daripada kelab lepas dapat Lewandowski. And aku nampak video announcement Aubameyang yang mana Aubameyang buat kali pertama cakap, I'm happy to be here. Video tu tak convincing langsung, Faiz. Video tu nampak seperti seorang mamat yang nampak sangat. Semalam aku main Barcelona, hari ni pagi tadi aku sign Chelsea, malam ni nak kena buat video. Okay, cakap je lah apa nak cakap. Dia nampak macam dia tak ada any interest. And the best part, dia dibawa masuk, dan mungkin salah satu sebab dia sendiri setuju nak masuk kerana nak reunite dengan Tuchel. Tapi sekarang dah tak ada Tuchel. So bagaimana Aubameyang nak react terhadap Graham Potter? So ada banyak permutations di situ, dan aku rasa itu akan menjadi cabaran terpenting. Dan again, aku sangat setuju dengan hang punya earlier one, which aku rasa sangat penting juga. Brighton by January kena appoint satu football director. Sorry, bukan Brighton, Chelsea. Nak tak nak kena appoint satu sporting director. Sebab cara Graham Potter berfungsi adalah dia juga bukan sentiasa terlibat. Dia bukan Sir Alex Ferguson lah dia yang bukan Sir Alex manage Ferguson, semua. correct. Dia bukan Arsene Wenger, dia bukan Dia Ferguson. hanyalah first team manager. Correct. So hang perlukan satu director football yang elite, dan Todd Boehly tak boleh buat kerja tu. Hang kena ada seorang yang elite yang boleh berhubung bersama Graham Potter untuk merencanakan satu projek pembinaan skuad bermula daripada bulan Januari. Sebab aku yakin akan ada banyak perubahan. Ada banyak pemain-pemain yang sudah tentu dia tak nak, dan banyak pemain lain yang mungkin dia nak bawa masuk. So between now and the next couple of years, ada ruang untuk satu projek yang besar. Cuma everything else has to go right lah. Sebab if it doesn't go right, and kalau dia tak dapat kawal dressing room secepat mungkin, dia takkan lama. Aku berharap dia diberi masa, sebab Graham Potter is an incredible football coach. Aku just berharap yang Chelsea fans boleh ada patience, yang Todd Boehly pun boleh rational sikit, boleh buktikan kepada aku bahawa dia boleh settlekan dilema dalam otak aku tu, bahawa dia bukan pemilik yang bodoh, bahawa dia sebenarnya seorang pemilik yang sangat bijak dan patient and willing to invest dalam satu projek jangka masa lama, Faiz.